Wow, cantiknya robot ni. Tapi bagaimana robot ni boleh berfungsi ya? Hai Chris, buat apa tu? Hai cikgu. Tak, sebenarnya Chris nak tahu cikgu, bagaimana robot ni boleh berfungsi cikgu? Oh, itu menunjukkan bahawa Chris berminat untuk mengetahui macam mana robot ini berfungsi dan rakan-rakan di rumah juga kan? Okey, jom kita tengok. Okey, jom. Didik TV KPM. Salam sejahtera semua, apa khabar? Semua sihat? Saya Chris MJ temankan anda di slot tahap 2 untuk mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5 pada hari ini. Nampak tak semua robot sini? Ada drone lagi. Jadi hari ini kita nak belajar apa? Tapi sebelum itu, jom kita saksikan siapa guru kita pada hari ini. Yes, itu dia. Saya bersama Cikgu Syaril pada hari ini. Apa khabar Cikgu? Kabar baik Chris. Cikgu, nampak segar sangat hari ini Cikgu. Terima kasih. Cikgu, Chris nampak segar tak hari ini? Sangat handsome hari sangat ini. Handsome, sangat segar hari ini. Okey, baiklah. Jadi kawan-kawan saya di rumah pun dah tak sabar sebenarnya. Hari ini Cikgu, kita nak belajar apa ya? Ada robot, ada drone lagi. Okey, so seperti yang kita ketahui hari ini cikgu akan ajar Chris dan juga murid-murid berkenaan dengan Oh My Micro Pengawal tajuk kita Chris hari ini. Oh My Micro Pengawal. Okey, baiklah cikgu. Terusnya? Okey, kita beralih kepada kita punya slide ya. Okey, boleh alright. cikgu. Okey. Okey, so apa yang cikgu nak ajar pada Chris pada hari ini adalah yang pertama, dia punya untuk mengenal pasti fitur-fitur pada antarmuka perisian pengatur caraan ya Chris. Baiklah. Okey. So, di samping itu, Chris juga kita akan menghuraikan perkakasan yang akan digunakan bersama perisian pengatur caraan. Jadi Chris, di akhir pembelajaran ini, cikgu mengharapkan Chris dan juga murid-murid di rumah akan dapat menyenaraikan fitur-fitur asas yang terdapat pada antarmuka perisian pengatur caraan. Selain itu, murid juga dapat menyenaraikan perkakasan yang boleh digunakan bersama perisian pengatur caraan dan juga menyenaraikan fungsi setiap perkakasan yang digunakan bersama perisian pengatur caraan. Oh, cikgu, tapi apa kaitan hasil pembelajaran hari ini dengan robot, cikgu? So basic permulaan asas kepada kita nak main robot ni lah. Rakan-rakan di rumah, murid-murid di rumah. So kita kena mengenal pasti terlebih dahulu mikro pengawal itulah. Faham cikgu. Baiklah, murid-murid di rumah sedia tak? Kalau anda sedia, boleh bagi Abang Chris double thumbs up. Nampak tu cikgu? Ramai cikgu. Tapi sebelum tu, kita akan berehat seketika dan kita kembali lagi ke slot tahap 2 bersama Cikgu Syaril untuk Oh My Micro Pengawal. Didik TV KPM. Hai semua, kembali lagi di slot tahap 2 bersama saya Chris MJ untuk mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5 dengan topiknya Oh My Micro Pengawal bersama Cikgu Syaril. Baiklah cikgu, dalam segmen ni apakah yang akan kita pelajari cikgu? Okey, alright. Chris dan kawan-kawan di rumah, pelajar-pelajar di rumah, okey, kita akan belajar berkenaan dengan fitur antarmuka perisian pengatur caraan M-Block. M-Block. Okey, so kita akan belajar
perisian yang pertama. Okey, perisian M block. Jom kita tengok apa yang ada di dalam M block tu. Okey, alright. Wow. So ini dia, Chris. Ini adalah perisian pengaturcaraan untuk M block, untuk kita membina pengaturcaraan. Okey, jom kita tengok apa fitur-fitur yang ada. Apa tu fitur tu? Fitur ni adalah barang-barang yang ada dalam ni lah. Dalam dia punya muka dia, face dia. Okey, so ini adalah yang pertama kita boleh tengok kat sini, sprite. Okey, sprite. Kalau dahulu sebelum ni kita pernah belajar berkenaan dengan Scratch kan? Yang dahulu kita dah belajar berkenaan dengan Scratch. Scratch pun mempunyai sprite dia yang tersendiri. Okey, pelajar sekalian, murid-murid, kat sini untuk M block pun mempunyai sprite dia yang tersendiri. So dia mempunyai sprite panda. Okey, kalau dulu kita belajar untuk sprite kucing, okey, dalam Scratch, kali ini kita belajar sprite panda. So untuk sprite ni kita boleh bagi arahan kepada dia dan dia akan melakukan apa yang kita bagi arahan, sebagai contoh melompat, berlari, berjoget-joget pun boleh, Chris. Oh, wow, boleh ke? Hebatnya. Dia boleh berjoget-joget juga. Okey. So ini adalah sprite. Sprite. Ini dikenali sebagai sprite. Okey, so untuk membina pengaturcaraan, Chris, murid-murid di rumah. Okey, so kita ada blok-blok yang kita akan susun. So ini adalah blok palette lah. Blok palette ni dia mengandungi kategori-kategori blok. Okey, so untuk kategori-kategori blok tu kita akan masukkan ke dalam kita punya kawasan kita yang dipanggil sebagai script area, Chris. Script area. Okey, so faham. ini script area. Ini blok palette. So, untuk kawasan ini, kita akan ambil blok-blok pengaturcaraan, kita akan masukkan ke dalam script area. Okey, faham. Okey, kemudian kalau kita tengok di sebelah kiri pula, Chris, murid-murid sekalian, di sebelah kiri, apa yang kita ada kat sana? Kat sana kita ada device library. Kalau Chris tengok dekat simbol tambah tu, ya nampak je tu kan. So kalau kita tekan kat sini, dia akan masuk ke device library. Dalam device library itulah Chris akan jumpa, murid-murid akan jumpa mikro kawalan. Lepas tu akan jumpa juga robot-robot di atas meja. Yang cikgu bawa tu semua ada kat situ. Okey, ada banyak lagi robot-robot kat dalam tu. Dan bila kita dah membuat pemilihan, dia akan masuk ke device ni lah. Okey, faham cikgu. Untuk kali ini kita menggunakan device Arduino. Arduino nama dia, Chris. Okey. Dan bila kita dah susun blok-blok tersebut, dimasukkan ke dalam script area, bila dah siap, kita akan upload pengaturcaraan tersebut ke dalam kita punya robot ataupun mikro kawalan. Okey, tapi jangan lupa, jangan tak sambung pula di komputer. Kalau tak sambung di komputer, macam mana dia nak download ke dalam kita punya robot? Faham cikgu. Okey. Alright, so cikgu dah tunjuk pada Chris, ini gambar pegun dah. Pada murid-murid sekalian di rumah, ini gambar pegun untuk M block. So macam mana pula yang sebenarnya? Jom kita beralih pada yang sebenarnya ya. Okey, jom kita tengok. Sebenar kalau tadi tu kita sekadar tengok yang gambar pegun. Okey, inilah M block yang sebenar. Penuh dengan warna-warni, Chris. Ya, cikgu. Kalau Chris tengok pun M block menariknya. Ini sprite lah kan cikgu? Yes, ini sprite. Ini sprite. Okey. So kalau sprite ni kita boleh gerak. Kalau tadi gambar pegun tu tak boleh, ini kita boleh gerak-gerakkan dia lah. Okey. Dan kita boleh bagi arahan kepada dia. Okey, kawasan ni kita ada blok palette tadi kan? Blok palette kan? Dalam blok palette ni ada banyaklah dia punya blok-blok dia. Okey. So bila kita biasanya kalau kita nak buat pengaturcaraan, kita hanya memilih, kalau tengok kat sini ada banyak ni sebenarnya. Ada banyak sangat blok ni. Oh wow. Terlalu banyak. Cikgu. Kadang-kadang kita pilih 10-20 sahaja blok untuk membina pengaturcaraan. Tak banyak pun yang kita pilih sebenarnya untuk menghasilkan pengaturcaraan tersebutlah. Dan blok-blok yang kita pilih tu kita boleh masukkan ke dalam script area. Bagus. Bagus kawan-kawan. Cikgu pasti kawan-kawan pun boleh jawab sebenarnya. Murid-murid di rumah pun boleh jawab. Okey, dan kita beralih kepada sebelah kiri tadi kan? Sebelah kiri tadi kita ada device. Okey, kat sini. Kat sini. Kalau cikgu add kat sini ni, cikgu tekan add. Ni ada robot. Banyaknya cikgu. Ada robot lain lagi. Ada banyak. Ini robot yang atas meja tu lah. M-bot. Ini. Itu M-bot namanya. Okey. Ini kita ada juga. Lagi ada apa cikgu? Ini. Yang itu drone. Drone pun ada cikgu. Drone telo. Dia telo bukan telur je. Yang ni ya cikgu?
Jangan tersalah sebut. Bukan itu telur. John. Telur. Dia Okey, beza dia dengan kalau kita boleh juga kontrol dia menggunakan manual, tapi bila kita kontrol menggunakan pengaturcaraan, kita boleh buat dia secara auto. Kita faham, klik cikgu. satu button saja, dia akan ikut arahan apa yang kita nak buat. Wow, Okey, hebatnya. itu bezanya. Okey. Okey, alright. Yang seterusnya, Chris. Cikgu akan masuk yang seterusnya. Okey. Okey. Yang seterusnya, kalau kita dah tengok tadi, ini dia punya kategori-kategori blok yang adalah. Kita Baiklah. ada blok control, kita ada blok event, kita ada blok untuk pin, kita ada blok untuk operators, dan kat dalam tu ada banyak lagi lah blok-blok dia. Dan untuk kategori-kategori blok ni, dia sebenarnya bergantung kepada mikro kawalan tu sendiri. Sekiranya lain mikro kawalan, dia punya blok dia sedikit berbeza. Tapi sekali pelajar dah dapat dia punya blok dia, datanglah macam mana jenis perisian pengaturcaraan sekalipun, pelajar mesti akan dapat menggunakannya. Cikgu, apa fungsi blok ni, cikgu? Okey, fungsi blok-blok ni dia berlainan setiap blok. Okey, kalau kita tengok pada M blok tadi, okey, so kat sini dia ada control. Dalam setiap control ni ada wait 1 second, ada repeat, ada forever, dia ada banyak lagi blok-blok yang kita pakailah. Kalau forever ni sebagai contoh, kita nak buat melompat, mungkin lompat sekali tak, kita nak sentiasa melompat. Faham, cikgu, faham. Dia sentiasa melompat. Kalau wait 1 second ni, mungkin dia tunggu satu saat. Satu saat. Dia tunggu satu saat. Okey, alright. Okey, kita dah tengok berkenaan dengan M block. Okey, perisian yang kedua cikgu nak tunjuk pada Chris dan rakan-rakan di rumah adalah make code. Fitur-fitur yang terdapat di dalam perisian pengaturcaraan make code. Okey. Okey, untuk perisian pengaturcaraan make code adalah perisian yang kedua. Okey. Baiklah. So tadi kita dah belajar M block. Sekarang ni kita belajar make code. make code pula. Okey, kalau kita tengok make code pun dia hampir sama dengan M block sebenarnya. Chris, kalau Chris tengok kan, rakan-rakan di rumah kalau tengok juga dia hampir sama. Hampir sama, cikgu, tapi tak ada sama. sprite. Yes, dia tak ada sprite, dia sedikit okey. berbeza. Kalau kita tengok M block tadi, dia lebih kepada animasi untuk mencipta game, tetapi make code ni dia lebih kepada simulasi untuk microcontroller tersebutlah, micro kawalan tersebut. Faham. Okey. Alright. So kalau kita tengok kat sini yang sama, nampak script area kat situ. Okey, maaf dia memang menggunakan dalam make code ataupun M block, memang dia menggunakan istilah-istilah bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Okey, so faham, memang cikgu. dia punya inilah Script area. Script dia. Okey, so ini script area sama juga dengan M block tadi. M block pun ada script area. Betul. Okey, kemudian kat sini ada bahagian-bahagian yang blok tu dinamakan sebagai Blok palette. Blok palette pun ada. Okey. Dan di sebelah sana dia ada untuk bahagian simulation area dan juga untuk download lah. Okey, alright. So, rasanya Chris pun dah dapat ni sebenarnya. Tadi Chris pun dah sebut banyak kali dah berkenaan dengan script area, block palette kan, sprite. Betul, cikgu. Saya pun rasa sikit lebih yakin sebenarnya. Kenapa, cikgu? Ada soalan ke? Ada soalan yang cikgu nak bagi pada Chris dan Chris rakan-rakan di rumah. Okey, Jom baiklah. kita tengok ya. Okey. Soalan yang pertama, mari kita menjawab soalan ya. Okey. Murid-murid di rumah pun boleh jawab bersama-sama Abang Chris ya. Okey, jom. Apa soalannya, cikgu? Okey, jom kita tengok susunan soalan kat sini. Okey, cikgu dah susun 1, 2, 3. Okey, Chris dan rakan-rakan di rumah cuba jawab. Yang pertama tu, yang nombor 1 tu, apa tu? Dia boleh berjoget-joget, dia boleh menari-nari, dia boleh melompat-lompat. Cikgu, yang tu panda, cikgu. Betul Panda, tak? panda. Tapi sebenarnya jawapan istilah yang betul ialah yang itu merupakan sprite. Betul tak, cikgu? Right. Okey, kita tengok. Nombor 1. Betul ke tak jawapan? Oh, betul, Chris. Bagus, Chris. So, jawapan dia adalah sprite. Dia merupakan image grafik untuk simulasi lah. Dia nak melakukan simulasi terhadap arahan atau cara yang kita nak buat tersebut. Okey, tahniah Chris. Dapat seekor burung hantu. Wow, ada ganjaran lagi. Hati-hati ya, dapat Chris. mata dia. Dapat burung hantu. Okey, jangan burungnya hilang, hantu yang datang. Takut saya. Okey. Okey, kita tengok pula yang kedua, Chris. Okey. Yang kedua. Yang kedua. Apa tu, Chris? Kalau tak silap, cikgu, nombor 2 itu merupakan
script area. Betul tak cikgu? Kita tengok dahulu. Betul ke rakan-rakan di rumah? Okey, kita tengok. Yes! Betul. Okey, tahniah Chris. Terima kasih, cikgu. Terima kasih. Agaknya rakan-rakan di rumah pun jawab jawapannya sama. Dapat pula ikan lagi, Chris. Oh, dapat ikan. Yeay. Ikan untuk Chris. Tapi maaf ikan tu dia dah tak bernyawa dah. Ikan kering dah agak. Ikan kering. Apa ni? Tapi makan Tapi makan kan. So, script area ni kawasan untuk kita letak pengatur caraan tersebut lah. Okey. Kita ambil pengatur caraan, blok-blok tu kita letak kat sini. Faham. Okey, yang ketiga, Chris. Yang ketiga. Rakan-rakan di rumah. Tadi sprite, itu script area. Yang ketiga apa ya kawan-kawan? Boleh tak bantu Abang Chris? Apa jawapan? Betul. Saya pun rasa betul. Kawan-kawan saya jawab. Nombor 3 merupakan blok pallet. Ya ke ini, Chris? Betul ke? Betul ke rakan-rakan di rumah? Kita tengok jawapannya. Betul. Yes! Tahniah kepada rakan-rakan di rumah. Terima kasih dan juga semua. Chris dapat lagi seekor lagi. Chris nak apa? Kita ambil burung datang lagi burung. Burung hantu, mata dia boleh bergerak tu. Itu pun boleh buat sebagai sprite tu sebenarnya. Boleh juga sprite burung hantu, sprite ikan. Betul, kan? Okey, yang kedua Chris. Okey, yang seterusnya. make code. Kalau tadi kita dah tengok untuk M block. Okey, sekarang ni cikgu nak uji untuk make code pula. Okey? Rakan-rakan di rumah pun sama-sama kita jawab ya. Okey. Soalan yang pertama. Nombor 1 cikgu, apa soalannya cikgu? Apa nama dia ya? Okey. Apa nama dia Nombor ya? 1. Boleh tak kawan-kawan saya tolong di rumah? Apa nombor 1? Okey Pasti jawapan muktamad. Okey, Abang Chris pun cuba ya. Cikgu, saya punya rakan-rakan di rumah menjawab kawasan nombor 1 merupakan script area cikgu. Betul tak? Betul ke ni? Jom kita tengok betul ke tak. Yes! Betul lagi Chris. Hebatnya kawan-kawan saya di rumah. Betul lagi script area. Betul. Jadi Chris faham kan? Ini script area ni kawasan untuk kita letak blok-blok kan. Blok-blok pengatur caraan. Blok-blok pengatur caraan. Blok-blok pengatur caraan. Baiklah. Okey, bagus. Chris dapat apa lagi? Kita dapat ikan. Dia punya ikan ni macam lebah kan. Nampak ikan ni. Abang Chris dah dapat 2 ikan dan 2 burung hantu. Kalau rakan-rakan di rumah berada kat sini pun dapat juga betul. ni. Nanti kita kongsi semua ni. Okey, dan yang seterusnya, yang terakhir Chris. Apa tu agak-agaknya ya? Agaknya apa Apa? Nombor 2. Tadi script area. Kalau tak silap, saya rasa jawapannya ialah blok pallet cikgu. Betul tak? Kita cuba cek jawapan dia. Apa Semak kata jawapan cikgu? Betul. Yes. Okey, tahniah Chris dapat jawab ke semua soalan. Dapat lagi Chris seekor ikan lagi dapat lagi. Wow. Ikan ni mata dia boleh bergerak ya. Nampak ni kawan-kawan. Semua ni hebat kan? Sebab sebenarnya murid-murid di rumah yang bantu Abang Chris sebenarnya cikgu. Sebab tu saya boleh jawab hari ni. Okey, cikgu, bagaimanakah prestasi Abang Chris untuk hari ni cikgu? Untuk segmen ni. Alright. Nampaknya bila cikgu bagi soalan, cikgu dah bagi PDP pembelajaran tadi, Chris dan rakan-rakan di rumah dapat menjawab hampir semua soalan. Cikgu boleh bagi 100% 5 bintang kepada rakan-rakan dah ni. Dapat 5 binatang juga, bukan 5 bintang saja cikgu. Kan? Okey, baiklah. So, nampak Chris sudah cukup memahamilah fitur-fitur asas yang terdapat di dalam perisian pengatur caraan. Betul, dan dalam segmen ini kita pun telah belajar berkaitan 2 fitur kan cikgu? Make M block dan juga make code. Make code. Baiklah, kalau macam tu kita akan berehat sekejap, boleh tak cikgu? Boleh. Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana, kita kembali lagi ke segmen tahap 2 bersama Cikgu Syaril untuk topiknya Oh My Micro Pengawal. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM
Hai kawan-kawan, masih lagi di slot tahap 2 bersama saya Chris MJ untuk mata pelajaran. Boleh teka tak? Nampak tak robot di sini? Sebab hari ni kita belajar reka bentuk dan teknologi tahun 5 dan saya ada bersama Cikgu Syaril untuk topik kita pada hari ini. Oh my Micro Pengawal. Baiklah cikgu, dalam segmen ini apakah yang akan kita pelajari cikgu? Okey Chris, murid-murid di rumah, untuk segmen ni kita akan pelajari perkakasan yang digunakan untuk perisian pengatur caraan. Jadi bila kita nak menghubungkan pengatur caraan, kita menggunakan perkakasan tersebut, so kita mesti ada pengatur caraan dan juga perkakasan lah untuk membina projek. Rakan-rakan di rumah, untuk membina projek kita mesti ada pengatur caraan, perisian pengatur caraan dan juga perkakasan-perkakasannya lah. Okey, jom kita tengok apa perkakasan-perkakasan yang terlibat untuk perisian pengatur caraan ini ya Chris. Okey, jom cikgu. Okey, jom kita tengok. Okey, so kalau rakan-rakan di rumah, Chris, kalau kita boleh nampak kat sini, kat sini kita ada yang pertama, papan mikro pengawal. Papan mikro pengawal. Okey. Untuk papan mikro pengawal ni, dia berfungsi seperti otak. Otak manusia. Otak manusia lah yang memberi arahan kepada kita untuk melakukan apa saja kan? Untuk bergerak, untuk bergerak, untuk melompat, untuk berjoget. Ya, untuk berjoget. Untuk berjoget kan? So semua dilakukan arahannya daripada otak. So ini adalah otak dia lah. Kalau nak kata otak robot tu, itulah dia. So kat dalam ni, jadi kat dalam mikro pengawal ni, kita pula yang memberi arahan kepadanya lah. Kita yang memberi arahan kepada mikro pengawal tersebut melalui perisian pengatur caraan. Sama ada nak pakai make code ke, nak pakai envelope ke, terpulang. Cikgu, saya ada satu soalan cikgu. Untuk papan mikro pengawal, ada jenis yang ni saja ke cikgu? Atau ada lebih? Chris, kalau Chris berminat nak mengetahui. So papan mikro pengawal yang cikgu bawa kat sini, kita ada Arduino. Dan juga kita ada Microbit. Sebenarnya ada beratus-ratus lagi sebenarnya. Ada banyak lagi sebenarnya papan mikro pengawal. Tapi untuk kelas sekarang kita fokus kepada Arduino dan Microbit. Microbit, betul tu Chris, rakan-rakan di rumah. So biar boleh jadi, biar rakan-rakan boleh kenal Arduino, ini Arduino dan ini Microbit. So selain daripada itu, perkakasan kita ada juga switch tekan. Kalau macam Chris, rakan-rakan di rumah nak masuk ke rumah, nak buka lampu, kena buat apa? Kena tekan apa? Kena tekan switch cikgu? Ya, kena tekan switch untuk on dan off. Kalau nak tutup dia, kita tekan lagi untuk off dia kan? Betul. Jadinya untuk dalam pengatur caraan ni, dia menggunakan sistem on dan off ataupun dia menggunakan sistem 1 dan 0. 1 untuk on, 0 untuk off. Alright. Seterusnya kita ada perintang tetap. Perintang tetap. Apa tugas dia ni, Chris? Tugas perintang tetap ni adalah untuk mengelakkan arus yang terlalu banyak masuk ke dalam perkakasan yang mana boleh menyebabkan perkakasan tu rosak, Chris. Faham cikgu. Jadi dia menghadkanlah arus elektrik yang masuk ke dalam perkakasan tu. Supaya robot kita pun tak rosak kan cikgu? Ya, betul rakan-rakan di rumah. Seterusnya kita ada pembas. Faham. Dia boleh menghasilkan bunyi. Menghasilkan bunyi. Dia speaker lah, senang kata. Speaker. Faham. Pembas, dia boleh menghasilkan bunyi. Kemudian kita ada LED. Bukan LED kan cikgu? LED. Rakan-rakan di rumah, kita ada LED ya Chris. Yang itu yang membuatkan robot kita cantik kan cikgu? Ya, dia mengeluarkan lampu cahaya kan? So itu adalah LED. So LED. Kemudian kita ada papan reka. Apa tugas papan reka ni? Pelajar-pelajar di rumah, murid-murid di rumah, Chris, papan reka ni kita nak sambungkan wayar-wayar dengan kita punya papan mikro pengawal. Kalau Chris nampak kat sini, dia berlubang-lubang kan? Ya, cikgu. Dia berlubang-lubang tu. Lepas tu kita ada wayar kat sini, kita boleh cocok kat situ. Kita boleh cocok kat situ, Chris. Faham? Kat situ pun dia boleh cocok wayar kat situ. Tapi dia dalam bentuk yang berlainan. This one.
Okey, yang ini. Okey, di sini ya cikgu. Kat dalam tu pun ada sebenarnya. Okey. Cuk kat situlah. Okey. Alright, Chris, jom. Kita tengok yang seterusnya. Yang seterusnya kita ada motor servo, Chris. Motor servo. Rakan di rumah kita ada motor servo. Okey. Untuk motor servo ni, kalau kita main dengan kereta mainan kat rumah kan. Murid-murid main kereta mainan kat rumah, dia motor dia berpusing sahaja. Faham? Kan? Dia berpusing. Beza dia dengan motor servo ni, kita boleh limitkan pusingan dia. Sebagai contoh, kita nak 45 darjah. Kita nak 30 darjah, kita nak 90 darjah, 180 darjah. Tapi kalau motor biasa tu kita tak boleh nak setting kan. Faham. Dia punya sudut dia. Untuk motor servo ni kita boleh setting dia punya sudut dia. Menggunakan pengatur caraan kan? Ya, menggunakan pengatur caraan tu. M-block atau Ya, M-block atau make code. Make code. Okey. Bagus. M-block dan make code. Okey, faham. M-block ataupun make code. So kita boleh setting lah. Contoh nak bagi buka tong sampah ke. Buka tong sampah contohnya macam 90 darjah kan. Kita nak buka kan. So kita menggunakan motor servo ni lah. Faham cikgu. Okey. Alright. Seterusnya kita ada wayar-wayar lah. Kabel-kabel yang ada kat situ. Contoh yang pertama, wayar kat sini. Wayar yang biasa ni kita guna untuk cocok kepada Arduino. Kalau tengok Arduino ni pun ada dia punya pin-pin dia, lubang-lubang kat situ. So kita akan cocok ni dekat lubang-lubang ni. Okey. Cikgu, sebenarnya wayar ni ada beberapa jenis warna cikgu. Ada beza ke cikgu? Dia tak ada beza. Dia ada pelbagai warna. Tapi kegunaan dia sama. Apa fungsi dia ada pelbagai warna? Okey, sebab apabila kita terlalu banyak wayar, kita akan jadi mudah pening. Yang mana satu akan pergi ke mana, yang mana satu datang daripada mana. Sebab itu ada banyak wayar ni untuk kita membeza-bezakan dia ke mana arah wayar tu. Okey, faham cikgu. Jadi lebih mudah nampak lah kan, Chris kan? Okey, alright. Seterusnya kita ada klip buaya. Klip buaya. Klip buaya? Nama dia sungguh menakutkan. Ya, betul. Kenapa cikgu? Klip buaya? Kenapa ya? Okey, klip buaya ni memang betul sifat dia macam buaya kalau Chris nak tahu. Kalau Chris tengok kat sini, dia ada gigi kat sini Okey, dia ada gigi kat sini untuk dikepit. Dia nak kepit kepada microbit tu. Dia nak kepit. Tapi memang betul buaya. Cikgu dah pernah kena. Raih mata. Sakit sangat kalau kena Hati-hati ni. murid di rumah. Hati-hati murid di rumah. Ya. Chris, hati-hati menggunakan dia. Klip buaya, Sakit tu kalau kena. Okey, dan last sekali kita ada wayar USB lah. Wayar USB ni bila kita dah buat pengatur caraan semua, Chris, murid-murid di rumah, bila kita dah buat pengatur caraan, kita nak connect dengan kita punya papan mikro pengawal ke komputer, mestilah melalui wayar USB. Okey, untuk muat turun. Ya, betul. Untuk muat turun pengatur caraan ni. Pengatur caraan, betul. Okey, untuk muat turun pengatur caraan masuk ke dalam papan mikro pengawal. So bolehlah nak pilih yang mana satu, tak kisah Arduino ke, microbit ke, tak kisah mana-mana. Okey, jadi yang ni saja ke untuk perkakasan perisian pengatur caraan cikgu atau ada lebih sebenarnya? Okey, sebenarnya untuk perisian perkakasan ni ada terlalu banyak. Untuk perkakasan ni masih terlalu banyak. Tapi untuk kita punya syllabus lah. Untuk kita punya syllabus, ini saja. Nampak saja macam ini saja sikit je. Okey, cuba kalau kita bayangkan kita buat projek menggunakan 4 servo. Uish. Kalau pakai 4 servo, kompleks juga cikgu. Dia akan jadi satu projek yang kompleks sebenarnya. Okey, dia akan jadi satu projek yang kompleks. Nampak macam ini saja sikit je. Tapi bila pakai ada lebih kan cikgu. 3-4 servo untuk buka pintu, untuk pusingkan TV lah kan. Faham. TV banyak lagi kita boleh buat sebenarnya. Nampak simple saja kan. Okey. Tu cikgu bagi cadangan-cadangan projek tu lah kan. Mana tahu nak buat nanti kan. Okey, alright. Rasanya Chris dah sebut dah satu-satu tadi kan. Pembas, motor servo, apa ni? Papan mikro pengawal. Cikgu nak cuba uji Chris lagi. Okey. Rakan-rakan di rumah, kita jawab bersama ya. Okey, ada ganjaran kan cikgu? Ada lagi. Okey, alright, ada ikan atau burung hantu. Ada burung hantu. Okey, alright Chris. Jom kita tengok di atas meja ni, Chris. Okey. Cikgu nak uji yang pertama, Chris. Cikgu tutup dah sikit. Okey. Okey, Chris. Ni yang pertama ni. Apa ni agak-agak ni? Okey, murid boleh nampak tak? Apa ni, kawan-kawan?
Apa ya, Chris? Okey, saya rasa jawapannya ialah papan mikro pengawal, cikgu. Betul ke? Betul. Tepat sekali, Chris. Rakan-rakan di rumah bagus pada hari ini. Tahniah pada rakan-rakan di rumah. Tahniah. Dan juga Chris dapat lagi seekor burung hantu berwarna hijau, mata yang besar. Hati-hati, malam ini dia datang. Dapat satu. Dapat Yang ni jenis microbit je. Microbit, ya. Ini Okey. jenis mikro pengawal, jenis Microbit. microbit. Okey. Dia comel, dia compact. Ya. Cukup menarik. Betul namanya micro kan, cikgu? So micro maksudnya dia micro lebih compact. kecil, compact. Okey. Okey, cikgu nak uji lagi rakan-rakan di rumah. Chris, bersedia ya? Sedia, Dengan cikgu. soalan yang seterusnya. Chris, apa ni, Chris? Nampak tak tu murid-murid? Apa Cikgu, saya ni? nampak ada gigi, cikgu. Ya, ada Nampak tu? gigi kat sini. Kalau ada gigi, pastinya jawapannya ialah klip buaya. Ya, betul. Tepat sekali, Chris. Rakan-rakan di rumah, hebat sekali hari ini. Cukup hebat hari ini. Tahniah, Chris. Dapat lagi seekor lagi ikan kering. Ye, dapat Okey, dapat ganjaran. lagi ganjaran untuk Chris. Okey. Okey. So, Macam senang je soalannya, tapi sebab saya punya kawan-kawan di rumah yang tolong saya sebenarnya, cikgu. Okey, jom. Okey, satu lagi, Chris. Cikgu nak soal kepada Chris. Okey, boleh. Satu lagi. Ini dia boleh berpusing-pusing, Chris. Dia boleh berpusing. Dia boleh berpusing itu, mengikut ya? sudut yang kita kehendaki. Nampak tak Okey? murid-murid? Nampak Macam tak murid-murid? helikopter. Macam Bukan. Tapi Itu dia boleh bukan. berpusing, ya. Itu lain. Rakan, ya. Okey. Dia Cikgu. boleh berpusing. Apa Okey. ya, Chris? Apa jawapannya? Okey. Jawapannya ialah motor servo. Yes, tepat sekali. Bagus sekali, Chris dan rakan-rakan di rumah. Mana yang salahnya pada hari ini? Tak ada kan? kan? Sebab Cikgu Syarif hebat. Kelas hari ni memang agak seronok dan juga interaktif. Sebab tu, Cikgu. Cikgu, ganjaran ni? Ada seekor lagi untuk Chris. Burung hantu. Banyaknya burung hantu. Yes! 2 burung hantu, 1 ikan. Dia burung hantu, dia bukan hantu tu. Cikgu, sebenarnya saya tanya. Yang ni motor servo. Tapi kalau Chris nak jawab, motor saja boleh ke? Okey, sebenarnya konsep motor servo ni dia sama saja. Sebenarnya motor servo ni dia sama saja dengan motor. Sebenarnya kat dalam tu dia ada motor sebenarnya. Ya. Cuma apa yang menjadikan dia sebagai micro servo, motor servo, dia menghadkan. Dia blok pergerakan dia. Jadi dia motor blok. ni ada pelbagai jenis lah, Ya, Cikgu? dia ada banyak jenis. Okey, banyak motor jenis. mempunyai pelbagai jenis. Okey, boleh tak Cikgu kongsikan rumusan untuk segmen ni, Cikgu? Apa yang telah kita pelajari, Cikgu? Okey, alright. Untuk rumusan subtopik ni, ya. Okey. Ya. Cikgu nampak semua soalan bila cikgu ajukan kepada Chris dapat jawab ke semua? Yes. Mana yang salah ni? Tak ada yang salah. Bagus, Chris. Okey, jadi rumusan pada hari ini, so kita dah mempelajari untuk perkakasan perisian pengaturcaraan. Okey. So, inilah Ada berapa? Ada 10. Ada 10 kat sini, ada barang-barang dia, perkakasan dia. So perkakasan-perkakasan inilah yang akan digunakan untuk membina projek di kemudian hari nanti. Untuk tahap tahun 5 lah, Cikgu. Ya, betul. Untuk Okey, tahun baiklah, terima kasih, Cikgu. Kalau macam tu kita berehat sekejap, boleh tak, Cikgu? Boleh. Okey, dan kepada kawan-kawan di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi ke slot tahap 2 Oh My Micro Pengawal. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Hai semua, apa khabar? Anda sedang menonton slot tahap 2 bersama saya, Chris MJ. Dan Abang Chris, kenapa Abang Chris main dengan robot hari ini? Sebab hari ini kita belajar mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5. Dan hari ini saya ada bersama Cikgu Syaril untuk topik kita Oh My Micro Pengawal. Jadi Cikgu, hari ini dalam segmen ni kita akan belajar apa, Cikgu?
Okey, so untuk segmen ni kita akan belajar, kita akan tengok rumusan lah hasil pembelajaran. Okey. Kita dah belajar. Okey, setakat ni. Okey, so melalui apa yang kita dah belajar kat situ, okey. So kita akan nampak, jadi kita nampak hasil pembelajaran dia iaitu menyenaraikan. Cikgu pun dah nampak Chris dan murid-murid di rumah dapat dah menyenaraikan fitur-fitur asas yang terdapat pada antaramuka perisian pengatur caraan. Okey, dan seterusnya cikgu juga nampak Chris dan rakan-rakan dapat menyenaraikan perkakasan yang boleh digunakan bersama perisian pengatur caraan. Itulah. Okey. Dan yang ketiga, cikgu dah nampak Chris dan rakan-rakan di rumah, Chris dan murid-murid di rumah juga dapat menyenaraikan fungsi setiap perkakasan yang digunakan bersama perisian pengatur caraan. Baiklah cikgu. Okey, mungkin Abang Chris nak cuba jawab sebenarnya, nak cuba rumuskan juga apa yang saya telah belajar hari ini cikgu, boleh tak? Boleh. Okey. Jadi untuk fitur asas kita ada sprite, betul tak? Betul. Ada sprite. Ada script area, ada block palette. Block palette, betul. Okey. Lepas tu ada device library. Device library. Device dan device library. Lagi satu cikgu. Lagi satu ada lagi ke? 5 saja. Okey. Perkakasan pula. Perkakasan. Okey. Untuk perkakasan pula, hari ini saya dan rakan-rakan di rumah pun telah belajar mengenai terdapat beberapa perkakasan lah cikgu untuk dalam satu pengatur caraan, betul tak cikgu? Betul. Okey, untuk pengisian pengatur caraan ada klip buaya. Klip buaya, betul. Okay. Ada wayar. Ada papan mikro pengawal. Ada LED. Ada pembas. Okey, lagi ada satu ni. Apa yang dalam ni cikgu untuk cucuk wayar tu? Lagi satu tu. Papan reka. Ya, betul. Ada lagi ke? Ada papan reka, perintang tetap. Yes, betul. Motor servo, betul. Dan juga lagi satu, nak sambung dia tu ke komputer tu. wayar USB. Wayar USB, tepat. Yes. Murid-murid di rumah. Okey, tepat tu. Baiklah cikgu, kepada murid-murid di rumah yang hendak mendapatkan bahan-bahan cikgu untuk kelas kita pada hari ini, mana mereka boleh dapatkan bahan cikgu? So murid-murid di rumah dan juga Chris boleh dapat di portal Delima My Sumberku lah. So boleh dapat kat situ semua ya. Baiklah cikgu, saya pun nak tanya sebenarnya untuk kawan-kawan di rumah dan juga Abang Chris, bagaimanakah prestasi kita cikgu pada hari ini? Okey, melalui pemerhatian cikgu lah, daripada apa yang cikgu nampak, Chris dan rakan-rakan di rumah boleh, murid-murid di rumah sekalian boleh jawab ke semua soalan dengan baik. Okey, dapat ke semua hadiah dah yang cikgu bagi tadi kan. Murid-murid dah dapat ke semua tu. Okey, Chris pun dapat semua. Tak nampak yang salah pun hari ni Chris. Dapat berapa cikgu sekarang? Dah dapat 7 dah hari ni kan. 7. Cukup banyak hari ni Chris dapat. Okey, murid-murid di rumah pun sama. Okey. So apa yang cikgu harapkan kat sini, selepas ni murid-murid di rumah bolehlah buka tengok untuk perisian make code dan juga pengatur caraan. Untuk M-Block boleh cuba tengok lagi, explore lebih banyak lagi, buka perisian tersebut, tengok apa lagi yang ada, sebab untuk pembelajaran yang lebih efisien, lebih cekap, lebih baik, kita explore sendiri ke dalam tu, kita tengok sendiri kat dalam tu. Faham cikgu. Sebab ia akan digunakan untuk membina projek. Cikgu, sebenarnya untuk projek tahun 5 ada tak contoh projek? Ada Chris. Okey, apa contohnya cikgu? Ada. Sebagai contoh, ini projek yang paling simple lah. Okey. Saya ada projek yang paling asas kat sini. Kalau kita tengok dalam buku teks tu, dia ada palang, projek palang kenderaan. Palang? Ya, palang tu terbuka secara automatik lah. Ataupun kita boleh tekan menggunakan switch tekan. Bila kita tekan, palang kereta tu dia boleh naik sendiri. Menggunakan motor servo cikgu? Ya, betul tak? Menggunakan motor servo. Dia akan buka 90 darjah. Ya, betul. So nak tekan tu kita pakai apa? Nak tekan kita pakai switch tekan switch cikgu. Tekan. Dan otak dia ialah kita pakai papan mikro pengawal. Papan mikro pengawal, betul. Nampak
perkakasan ni simple saja, tapi dia boleh membina projek yang menarik sebenarnya. Banyak lagi, itu salah satu sahaja. So cikgu pun ada kat sini projek-projek yang simple lah, yang basic-basic yang biasa cikgu buat sahaja. Okey, baiklah, sebelum tu saya nak tanya murid-murid di rumah, hari ni seronok tak belajar bersama Cikgu Syaril? Kalau seronok boleh bagi double thumbs up. Seronok! Yes! Murid-murid pun agak hebat lah untuk hari ni. Tolong Abang Chris jawab soalan, dapat lagi ganjaran. Ada burung hantu, ada ikan lagi. Dan dengan itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih Cikgu Syaril untuk kelas hari ini. Dan murid-murid, jangan ke mana-mana. Kita akan berjumpa lagi hanya di slot tahap 2 Didik TV KPM. Tapi Cikgu, nak main robot boleh tak? Boleh. Okey, jom Cikgu, macam mana ni? Jom. Okey.